Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ubah tempat baru. Kita lewat sikit, takut ada yang cari tempat dan ada 1-2 kursi lagi yang masih kosong. Saya harap mereka cari tak jumpa, bukan mereka ditangkap kerana menyertai perhimpunan aman. Pakai baju kuning, saya harap mereka juga akan pulang daripada majlis ini dalam keadaan selamat. Kerana dalam dunia ini tidak ada lagi peraturan manusia tak boleh pakai baju kuning, melainkan baru-baru ini saja. Ada peraturan-peraturan yang kita buat, kadang-kadang kita memalukan diri kita sendiri. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal, qala imanun billahi wa rasulih, qil thumma madha, qala jihadun fi sabilillah, qil thumma madha, qala hajjun mabrur, muttafaqun alaih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal, apakah amalan yang paling afdal? Qal, kata baginda ataupun sabda baginda, imanun billahi wa rasulih, iman dengan Allah dan Rasulnya. Kita dalam kitabul jihad, hadis yang awal. Qil, Nabi kata, apabila ada orang tanya Nabi, apa amalan yang paling afdal? Nabi jawab, imanu billahi wa rasulih, iman kepada Allah dan Rasulnya. Artinya Nabi memasukkan iman di dalam amal. Iman ada kaitan dengan amal. Kemudian ditanya, apa yang selepas daripada itu? Baginda menjawab, jihadun fi sabilillah, jihad pada jalan Allah. Kemudian ditanya, apa selepas daripada itu? Apa yang aku patut buat kalau aku dah beriman? Iman, kawan yang tanya itu sudah beriman, tapi iman dalam maksud memperkukuhkan iman. Kerana Al-Quran menyebut, ya ayyuhallazina amanu aminu, wahai orang yang beriman, berimanlah. Kerana iman mempunyai tahap-tahapnya. Maka Nabi SAW kata, apa yang awak patut tahu tentang amal yang paling afdal, iaitulah iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian apa? Kemudian jihad pada jalan Allah. Kemudian apa? Kemudian hajjul mabrur, haji yang mabrur. Yakni haji yang mana benar-benar mengikut seperti mana yang diajar oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan niat yang benar, dengan ikhlas, dengan haji yang sempurna. Ini satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Ibn Mas'ud. Kita baca semua, nanti kita akan bincangkan. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala qult, dia berkata, Abdullah bin Mas'ud kata, dia cerita kepada kita, qult, aku berkata, ya Rasulullah,
wahai Rasulullah, ayu amalil ahabbu ilallah, apakah amalan yang paling Allah suka? Qal as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qultu summa ay, kemudian apa? Qal birrul walidain, buat baik kepada kedua ibu bapa. Qultu summa ay, katanya kemudian apa? Qal al-jihadu fi sabilillah, jihad pada jalan Allah. Tadi jihad nombor 2, ini jihad dah pergi nombor 3. Tadi tak ada birrul walidain, ini ada birrul walidain, buat baik pada ibu bapa. Tadi ada hajjul mabrur, haji yang mabrur, ini tak ada haji yang mabrur. Tadi Nabi sebut iman, di sini Nabi tidak sebut iman. Soalan hampir sama. Soalan hampir sama. Wa an Abi Dzar radhiyallahu an, kata Abu Dzar radhiyallahu an, qult, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul a'mali afdal, apakah amalan yang paling afdal? Qal, kata Rasulullah, al-imanu billah, iman kepada Allah, wal jihadu fi sabilihi, dan jihad pada jalannya. 2 saja. Tidak pula disebut tentang hajjul mabrur. Hadis-hadis ini sebelum kita huraikan, seperti mana yang pernah kita sebut, Nabi SAW bukan tidak konsisten dalam memberikan jawapan, tetapi sebahagian daripada jawapan-jawapan Nabi SAW berkaitan dengan diri orang yang menyoal baginda. Baginda menjawab sesuatu soalan sesuai dengan orang yang tanya. Apakah keperluan orang itu? Jika baginda lihat orang itu sudah kuat imannya, baginda mungkin akan sebut perkara yang lain. Jika baginda lihat orang itu sudah ada ciri-ciri yang bagus, barangkali baginda tak mengulangi, baginda sebut apa yang kurang. Baginda tak sebut pada Abdullah bin Mas'ud tentang iman kerana barangkali kerana sudah hebat iman Abdullah bin Mas'ud. Tapi baginda demikian, baginda barangkali tidak sebut pada Abu Zar tentang haji, disebabkan barangkali Abu Zar sudah cukuplah hal itu. Ataupun kadang-kadang orang bertanya Nabi tentang amalan, baginda lihat jika dia miskin, barangkali baginda akan sentuh perkara yang boleh dia buat. Maka kita tidak hairan bila orang tanya Nabi, kadang-kadang Nabi kata suruh Nabi pesan kepada dia. Maka Nabi kadang-kadang pesan, Nabi kata la taghdab, jangan marah. Bila orang tanya pesan lagi, Nabi kata jangan marah. Jangan marah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebut bahawasanya puncanya ialah kerana Nabi tahu orang yang bertanya itulah masalahnya baran. Ini menunjukkan ada hadis yang mempunyai dimensi diri penyoal. Ada hadis yang mempunyai dimensi masa, zaman. Ada hadis yang mempunyai dimensi tempat. Iaitu pengaruh itu menyebabkan Rasulullah SAW menjawab untuk menyelesaikan masalah ketika itu. Saya nak ambil kesempatan, pasal saya baru 2 hari lepas Datuk Saifuddin Abdullah buat majlis negara pasca 9 Julai, dan saya juga dijemput sebagai orang tetamu yang saya juga bercakap dalam majlis itu. Saya ingin nak memberi faham kepada kita dan berkongsi beberapa perkara untuk kita faham tentang satu persoalan dalam Islam ini. Ada perkara dalam agama yang tak boleh diubah, iaitu persoalan iman, persoalan tauhid, persoalan syirik. Tak mungkin kerana kita ni dah berkawan dengan ramai orang bukan Islam, yang syirik dah jadi tak syirik, yang tauhid dah jadi tak penting. Tak mungkin. Itu asas yang kekal dalam agama yang tak boleh diubah.
Ada perkara yang tak boleh diubah dalam agama. Antaranya berhubung dengan kifiat ibadah, cara ibadah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Perkara ini tak boleh diubah. Tak mungkin oleh kerana kita ada suasana yang lain, maka kita zaman sekarang ni tak perlu sembahyang Zuhur. Kerana waktu itu orang sibuk kerja, time nak makan lagi. Tak mungkin. Melainkan rukhsah yang diberikan oleh agama itu sendiri. Seperti jamak, qasar dan seumpamanya. Dan tak mungkin orang boleh mereka ibadah apa yang tidak ada nas. Kerana itu termasuk dalam apa yang Nabi SAW sebut. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Sesiapa yang beramal dengan satu amalan yang mana tak di atas jalan kami, maka dia ditolak. Amalan tu ditolak. Namun ada persoalan yang bukan dalam kaitan akidah dan ibadah, tapi yang membabitkan soal kehidupan manusia. Macam mana manusia nak berkenderaan? Islam tak pernah tentukan. Tujuannya bukan naik unta, tujuannya sampai kepada satu tempat. Maka hatta desain, reka bentuk juga Islam tidak pernah tentukan. Melainkan apa yang ada kaitan dengan hukum hakam syarak. Macam saya selalu sebut, hari ini orang tengok masjid, ada kubah, orang kata itu tempat orang Islam. Sedangkan masjid pada zaman Nabi tak ada kubah. Hanya pelepah tamar. Idea tentang pembentukan kubah dan semua datang pada zaman kemudian. Reka bentuk itu akhirnya dikenali di kalangan orang Islam. Mata wang dinar, dirham Islam sebenarnya pada zaman Nabi tidak ada. Ia menggunakan apa yang digunakan oleh Rom, Parsi dan kerajaan-kerajaan lain. Pada zaman Bani Umayyah, mula kerajaan Islam cetak sendiri ataupun produce sendiri mata wang. Hadis sebut tentang dinar dan dirham, tapi merujuk kepada dinar dan dirham yang digunakan pada zaman itu. Sebab itu kita lihat para fuqaha membincangkan masalah mengapa Nabi SAW bayar zakat, suruh kita bayar zakat dengan makanan asasi. Dalam mazhab Syafi'i umpamanya, siapa yang makan beras, bayar dengan beras, tak boleh bayar dengan duit. Juga mazhab Hanbali sama. Namun dalam mazhab Abu Hanifah, dia melihat pada angle yang lain. Kerana ketika itu tukaran kehidupan manusia, ada beras, masa itu hadis tak pernah menyebut beras, hadis menyebut gandum, bali. Kerana beras tak ada, kita yang makan beras. Sebab itu kita akan tengok kitab-kitab Jawi lama, bila dia cerita tentang Nur Muhammad. Nur Muhammad ni mungkin khurafat daripada Parsi. Dia kata yang pertama daripada Nur Muhammad itu dicipta gandum. Pasal orang masih makan gandum. Selepas semua-semua, Nur Muhammad antara yang awal gandum lah. Tapi buku tu bila terjemah dalam kitab Jawi Melayu, yang pertama beras. Pasal orang Melayu makan beras. Tapi yang pentingnya ialah, kenapa dia suruh bayar itu? Kerana bila orang ada gandum, dia bagi gandum, dia boleh dapat benda lain. Bagi gandum, boleh dapat alat-alat yang lain. Barter trade, dia sistem pertukaran barang. Kalau Nabi suruh orang bayar pakai dirham dan dinar, ia lebih membebankan daripada barang. Tapi tujuannya bukan nak membanyakkan beras di rumah orang miskin. Tapi tujuannya adalah untuk memenuhi hajat keperluan mereka. Maka fuqaha dalam mazhab Hanafi umpamanya melihat, kalaulah dengan bayar duit lebih bermanfaat pada orang miskin, bayar duit. Kerana beras itu sendiri menjadi sukatan kepada mata wang ketika itu. Zaman berubah, fiqh juga mengambil sudutnya yang tersendiri.
Bukan kerana menolak nas, tetapi itu membabitkan urusan kehidupan. Nabi SAW tidak pernah menetapkan sesuatu dalam hal ini sehingga ia ketat, tetapi membuka ruang di dalam soal kehidupan. Pada zaman Nabi, tentera tak ada gaji. Tentera dapat ghanimah, harta rampasan perang. Jadi, bila perang, sebab tu yang turun cepat daripada Bukit Uhud, sebab nak ambil harta rampasan perang. Dan kita ada suratul Anfal yang menceritakan tentang harta rampasan perang. Hari ini kita sudah ada gaji tentera kita. Rampasan perang, kerajaan ambil. Dan itu juga dibuat oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Walaupun sahabat awal-awal mempertikaikannya kerana Nabi beri. Tapi Umar menyatakan, kerana orang dalam Quran menyatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaqulu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang kemudian akan menyatakan, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan orang-orang yang mendahului kami dalam iman. Macam mana anak-anak negeri yang ditawan itu akan mendoakan kita jika dia tahu kita dah ambil semua harta benda bapa dia, tanah-tanah mak bapak dia. Maka Umar mengekalkan tanah itu dan membayar harga kepada tentera. Seperti mana yang saya selalu sebut, zaman sekarang lebih penting. Kalau tentera perang kemudian dapat tawan, dulu bawa harta emas semua. Sekarang tentera di medan bawa senjata. Satu tentera balik 3-4 bilah senjata kat rumah dia. Bawa kereta kebal lagi, simpan parking depan rumah. Ini harta rampasan perang aku. Siapa nak jual beli, petang ni aku jual. Maka keadaan tidak stabil. Fiqh itu menghadapi perkembangan zamannya. Kerana tujuannya bukan itu. Tujuan ialah kemaslahatan. Maka Umar, dia yang awal, walaupun sahabat mempertikaikannya, tapi kerana dia melihat apa masalahnya. Maka kita tidak boleh terlalu rigid ataupun terlalu jumud dengan hadis-hadis yang membabitkan soal kemaslahatan hidup. Kita hendaklah melihat di sudut maqasid, di sudut tujuan hadis itu. Macam saya telah sebut dulu tentang hadis berhubung Nabi tak nak supaya ditetapkan harga barang. Price control policy. Orang kata Nabi ghala sa'r fil Madinah bi'ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harga barang naik di Madinah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil Madinah fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kata sa'ir lana ya Rasulullah, tetapkan harga barang untuk kami wahai Rasulullah. Rasulullah innallahu huwa musa'ir wal razzaq wal qabid wal basit. Allah Taala yang menetapkan harga barang, dia yang maha memberi rezeki, maha melimpahkan, maha menutup, mengurangkan. Wa inni arju alqallah wa laysa ahadun minkum an yatlubuni bi madlamatin fi damin aw malin. Aku mengharapkan akan aku dapat berjumpa Allah dengan keadaan tidak ada di kalangan kamu yang menuntut daripada aku kezaliman pada harta ataupun pada nyawanya, pada darahnya. Maksud Nabi tak nak tetapkan harga, nanti apabila datang orang peniaga nanti dia kata saya dah rugi sebab Rasulullah tetapkan harga barang. Hari ini pemerintah menetapkan harga barang, harga gula dan seumpamanya. Dan kita kalau pemerintah tak tetapkan gula naik melambung, kita pun marah. Para ulama menyatakan walaupun hadis itu ada, ini pendapat termasuk Ibnu Taimiyah, Ibnul Arabi, walaupun hadis itu ada, tapi Nabi telah melakukan polisi itu dalam konteks di mana para peniaga ketika itu jujur. Mereka mengambil dengan kadar-kadar mereka. Tiba-tiba jika Nabi tetapkan harga barang, akan berlaku kezaliman terhadap mereka. Peniaga pada zaman Nabi, pasarnya adalah sahabat-sahabat Nabi. Mereka yang jujur dengan perniagaan. Sedikit sangat kalau nak ada pun yang Nabi akan tegur mereka jika berlaku kesilapan. Tapi pada zaman ini, dalam keadaan peniaga yang begitu luas,
dan masalah pengurusan perniagaan jadi lebih complicated jika kita biarkan peniaga yang menentukan harga barang. Kerajaan tidak campur tangan. Walaupun peniaga tidak terinaya, tapi rakyat akan menderita. Maka tidak menjadi masalah pada pandangan bahagian fuqaha untuk kerajaan menetapkan harga barang. Walaupun ada hadis itu. Kerana konteksnya sudah berbeza. Ini saya telah sebut dalam hadis dan kuliah yang lepas. Apabila negara kita ataupun negara-negara Arab timbul apa yang dinamakan dengan demonstrasi aman, yang mana demonstrasi ini mengkritik sebagai satu bantahan terutamanya kepada kerajaan-kerajaan Arab. Maka dalam dunia Islam ni ada beberapa aliran. Antara aliran yang ada ialah aliran, banyak aliran, ada sufi, hak tu dia tak kisah orang, dia kira dia berzikir menari cukup. Ada aliran salafi. Dalam salafi itu sendiri ada beberapa aliran. Ada yang pada asasnya salafi itu memahami bahawasanya semua benda nak dirujuk pada Quran dan Sunnah. Bagus asas itu. Cuma di kalangan mereka ada yang telah menyempitkan, menjadikan persoalan muamalat tadi, politik tadi, macam dengan semayang. Kalau tak ada dalil, maka tak boleh buat. Lalu mereka mengharamkan banyak perkara. Maka mereka haramkan pertubuhan, mengharamkan demonstrasi, mengharamkan reka bentuk, mengharamkan kumpulan nasyid, dan macam-macam lagi pengharaman yang mereka buat. Di negara Arab, mereka berpecah dalam menentukan masalah baru, iaitu masalah rakyat keluar membantah polisi pemerintah. Mereka tak dapat membezakan antara rakyat keluar memerangi pemerintah dengan sekadar keluar menunjukkan tak puas hati tanpa memerangi pemerintah. Mereka menimbulkan banyak-banyak hadis yang seolah-olah Nabi mengharamkan hal ini. Antara yang mereka sebut, bukan semua salafi lah, sebahagian ini yang mereka sebut haram-haram dan haram, ialah mereka membaca secara literal hadis Nabi SAW. Nabi menyatakan, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bi hudaya wa la yastannuna bi sunnati fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusman al-ins. Nabi kata kepada Huzaifah ibnul Yaman, hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata akan ada selepas daripadaku pemimpin-pemimpin yang mereka berpetunjuk bukan dengan petunjuk aku, bersunnah bukan dengan sunnahku. Di kalangan mereka ada lelaki-lelaki yang mana jantung hatinya ialah jantung hati syaitan yang ada di dalam tubuh insan. Qultu, Huzaifah kata, aku tanya Rasulullah, kaifa asna'u in adraktu dhalik? Kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dhalik? Apa yang patut aku buat wahai Rasulullah jika benda tu aku menemui perkara itu, aku sampai ke zaman tu? Huzaifah tak sampailah, tapi apa aku nak buat? Nabi kata, tasma'u
wa tuti'u lil amir wa in duriba dhuhruka wa ukhidha maluka fasma' wa ati'. Nabi kata, dengar dan taat kepada pemimpin. Sekalipun dipukul belakangmu, diambil hartamu, dengar dan taat. Hadis ini dibaca bahawasanya kita mesti dengar dan taat. Wa in ukhidha maluka wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka. Sekalipun dipukul belakangmu dan diambil hartamu. Dan ramai orang tak tahu hadis ni, melainkan apabila demonstrasi nak berlaku hari itu. Baguslah juga. Maka keluarlah dalam TV, wa in duriba dhuhruka wa ukhidha maluka. Saya bukan nak ni, tapi relih-relih ramai pasal tanya pasal hadis ni. Maka dengan itu, apabila hadis ini dibaca dalam dunia secara bersendirian, dia seakan-akan macam Islam ini memberikan satu lesen kepada pemerintah. Buatlah apa yang kau suka. Kami ni sabar dan taat. Saya bimbang apabila tengok fenomena ini. Ustaz-ustaz ni keluar dan baca dengan bersemangat hadis-hadis ini. Saya pun tahu kalau tak kerana musim demonstrasi, TV pun tak bagi masuk. Baca hadis-hadis ini. Cuba kita bayangkan, sebelum saya nak jawab hadis ini, cuba kita bayangkan ketika dunia keseluruhannya memperkatakan tentang hak asasi manusia, hak rakyat. Saya hadir dalam satu diskusi. Seseorang di kalangan mereka menyatakan, jika sekiranya keluarga saya dibunuh sekalipun oleh pihak pemerintah, saya tak akan mendakwa kerajaan di mahkamah kerana Nabi menyuruh saya taat. Jika dakwa juga terkeluar daripada ahli sunnah. Maka mana-mana keluarga yang polis tembak anak dia tu, dia terkeluarlah daripada ahli sunnah kena membawa kes tu ke mahkamah. Bukan soal kita setuju dengan demonstrasi ataupun tidak. Tapi sekarang saya nak bercakap soal apa pendirian Islam. Orang selalu salah faham. Oh, ini mesti pro apa? No. Iktiraf hak satu. Saya melihat orang bukan Islam sedang menunaikan ibadat di tempat dia. Kemudian satu orang Muslim datang pukul dia. Saya marah kat Muslim ni. Awak salah. Awak pukul dia, awak berdosa. Itu hak dia ibadat. Dia kata, oh, awak menganut agama sama dengan dia. Mengiktiraf hak bukan bererti kita mesti setuju dengan perkara itu. Tapi itu hak orang. Itu hak dia. Agama mengiktiraf hak dia. Sekalipun dia bukan Islam. Kemudian kita keluar menyatakan haram, haram, haram. Dengan kita tidak memberikan satu definisi yang jelas dalam hal ini. Saya tak dapat bayangkan kalau satu orang bukan Muslim datang bertanya tentang keadilan Islam. Lalu dia bertanya tentang hak antara rakyat dan pemerintah. Lalu seorang agamawan akan kata, dalam Islam, pemerintah buat apa pun, kita sebagai rakyat kata yes saja. Saya rasa dia tak jadi masuk Islam. Dia akan kata, kalau begitu, dia tak akan nampak keadilan agama. Yang lebih pelik, apabila kita baca hadis-hadis ini, sedangkan dalam masa yang sama, kita tak baca pula hadis-hadis Nabi yang memberi amaran kepada pemerintah. Nabi SAW kata, "Ma min rajulin yustar'a ra'iyatan yamutu hina yamut
wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Riwayat Muslim dan riwayat Bukhari. Tidak ada seorang yang Allah berikan amanah untuk dia memerintah satu rakyat, kemudian dia mati dalam keadaan dia menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan untuknya syurga. Kita baca satu hadis macam mana Nabi SAW kata suruh biar dipukul diri kita ataupun diambil harta kita kerana taatkan pemerintah. Itu baru satu hadis. Saya nak bincangkan konteks hadis. Macam mana nak buat dengan hadis Nabi SAW, yang mana Nabi SAW sebut dan ingatkan kita tentang bagaimana penderian rakyat ataupun penderian orang awam apabila melihat kemungkaran. Nabi menyatakan, inna nas idza ra'au adh-dhalim falam ya'khudh ala yadayhi awshaka an ya'ummahumullah bi'iqabin min indihi. Hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan, dan hadis ini sahih kecuali Ibnu Majah tidak meriwayatkannya, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud meriwayatkannya. Nabi SAW menyatakan bahawa manusia apabila melihat orang zalim tetapi tidak menghalang tangannya, maka dibimbangi nanti Allah akan mengenakan azab kepada semua mereka. Saya bukan bincang pemerintah zalim tu tak, tapi saya nak bincang kata kalau orang buat apa pun tak boleh buat ni. Nak bincang hadis ni. Oh, dia kata mana dah zalim tak zalim. Saya tak bincang siapa zalim. Saya nak bincang pendirian Islam. Boleh tak bantah jika orang zalim kita? Kita ada tanah, pemerintah ambil semua tanah kita. Pusaka mak bapak kita ke, orang tinggal, tiba-tiba tanah kita dia ambil. Dia rampas. Kita nak pergi tuntut, orang kata kita, jangan tuntut. Walaupun dia ambil harta, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ada anak, pergi, tiba-tiba orang tangkap, dia bunuh anak kita. Kita kata, masih apa anak saya boleh mati? Dia apa? Kerana dia hanya mandu kereta? Oh, jangan tanya. Jangan petikaikan. Kita Ahlus Sunnah. Itukah sunnah yang sedang kita ajar? Nabi menyatakan supaya kita mengambil tindakan dan tidak membiarkan orang zalim melakukan kezaliman. Bahkan Nabi SAW sebut, man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Siapa yang mati kena mempertahankan hartanya, dia syahid. Siapa yang mati kena mempertahankan keluarganya, dia syahid. Walaupun dia tak dapat syahid medan syahid ma'rakah itu, tetapi dia dapat pahala orang mati syahid. Satu orang perompak masuklah rumah kita. Kalau kita kata, awak jangan rompak harta saya, kita pertahankan dia, dia bunuh kita. Harta kita harta yang halal. Dia nak curi, kita dapat pahala orang mati syahid. Walaupun tidaklah dengan kesemua kelebihan seorang mati syahid, tetapi dapat nilai pahala. Dalam Islam ni, Nabi kata, kalau sekiranya syahid hanya orang yang mati di medan, idzan syuhada ummati la qalil. Syuhada umatku sikit. Orang mati sakit perut, syahid. Orang mati ta'un, syahid. Pahala syahid. Kita tak ada dalam agama, awak nak curi harta saya, silakan, ni dunia. Tak ada. Man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Siapa yang dibunuh kerana keluarganya, maka dia syahid. Oh, nak kacau anak dara saya, biarlah, anak dara ni pun Tuhan bagi. Tak ada. Syahid. Kalau pemerintah mari rampas anak dara kita, kita kata, kita ahli sunnah, kita sabar. Kita tak berlaku di Malaysia. Saya bukan cakap soal Malaysia. Saya cakap soal awak faham hadis ni. Macam mana kalau kita duduk di negara Arab, macam Saddam Hussein, yang mana anak dia boleh ambil siapa anak dara universiti mana pun yang dia mahu. Dia sudah mati, urusan dia dengan Tuhan. Tapi kezalimannya kekal dalam sejarah. Kita kalau faham literal yang seperti itu, lalu kita kata inilah salafus salih. Agama tak pernah mengajar kita menjadi bodoh seperti itu.
Bagaimana mungkin Nabi SAW dalam hadis, Nabi sebut, saya nak sebut beberapa hadis. Antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad ibn Ishaq dalam sirah, dan Syekh Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala mensahihkan riwayat ini. Nabi SAW masa peperangan Badar, Nabi betulkan saf perang. Nabi dulu lagi saf pebarisan tentera ni Islam dah ajar lah. Masa Nabi betulkan saf, Nabi pegang anak panah. Betul, Nabi komander. Seorang nama Aswad bin Ghaziyah. Dia keluar ke depan sikit. Dia tak baris, tak betul lah. Nabi cucuk perut dia dengan apa? Dengan anak panah. Biasalah kan, tentera cucuk perut dia dengan anak panah. Dia kata, ya Rasulullah, auja'atani walladhi ba'athaka bil haqqi wal adl. Aku nak balas. Wahai Rasulullah, engkau telah menyakitkan aku. Demi Tuhan yang telah menghantarmu dengan kebenaran dan keadilan, aku ada hak balas. Nabi SAW tak bacalah kat dia, sabar, wa in dhuriba dhuhruka wa ukhidha maluka. Sabar, walaupun dipukul belakangmu, dia ambil hartamu. Patut Nabi kena baca. Ni Nabi, bukan nak ni. Baca hadis banyak sikit. Nabi SAW dalam hadis kata, fakashafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an batni. Nabi pun singkap perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, sila balas wahai Aswad. Dia pergi, dia peluk perut Nabi, dia cium perut Nabi. Dia cium perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ma hamalaka ala hadha ya Aswad, ya Sawad. Ma hamalaka ala hadha ya Sawad. Apa yang menyebabkan kau buat begini wahai Sawad? Dia kata, wahai Rasulullah, hadara ma tara, benda ni macam mana yang kau lihatlah. Fa aradtu an yakuna akhiru ahdi atau akhirul ahd bika an yamussar jildi jildak. Aku harapkan saat terakhir aku dengan kau ni, kulitku menyentuh kulitmu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun doa pada dia. Saya nak cerita bukan soal itu kelebihan Sawad bin Ghaziyah, tapi patutnya kalau ada manusia yang tak boleh dibalas apa yang dia buat, Rasulullah patut. Sedangkan Nabi membenarkan dirinya dibalas. Dia pemerintah dan Nabi. Kita keluar dalam TV cakap, pemerintah buat apa, jangan balas. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Darah, nyawa, maruah kamu haram untuk dicemarkan, kata Nabi. Seperti mana haramnya bumi ini, darah ini, bumi ini, hari ini dan bulan ini, iaitu bulan-bulan haram, tanah haram Mekah. Habis hadis tadi macam mana? Bila kita tengok hadis sudah kontradik, hadis sudah bercanggahan, maka datang apa yang bab dalam ilmu hadis dia panggil muskilul hadis. Bab hadis-hadis yang nampak pada zahirnya bertentangan
maka kita kena takwilkan hadis ni. Nabi bercakap dalam konteks apa? Adakah dalam agama ni ada satu kelompok manusia yang agama bagi lesen kat kau? Kau nak sebat, kau nak apa, kau buat. Apa makna hukum hakam dalam agama jika terlepas? Ada manusia yang terlepas. Nabi SAW ingatkan kita bahwasanya rosaknya orang-orang yang sebelum daripada kita. Kenapa? Idza saraka syarif, apabila orang yang mulia, orang yang ada kedudukan itu mencuri, taraku, maka biarkan. Innama ahlakal ladzina min qablikum idza saraka syarifu minhum taraku wa idza saraka ad-dha'ifu minhum aqamu alaihi al-had. Rosaknya orang yang terdahulu daripada kamu, apabila orang yang mulia ada kedudukan curi, dia dibiarkan. Bila orang dhaif yang mencuri, diambil tindakan kepadanya. Nabi kata ini punca kerosakan masyarakat. Kita kata inilah manhaj ahli sunnah wal jamaah. Nabi kata rosak. Kalau kita biar orang atas boleh buat apa saja. Saya bukan suruh orang keluar perang pemerintah, sama sekali tidak. Tapi rakyat boleh tanya. Soal bagaimana dia nak tanya, kita bincang kemudian. Tapi rakyat ada hak. Habis itu hadis tadi Nabi bercakap dalam konteksnya. Kita satu orang, pemerintah dengan segala kekuasaan seperti zaman dulu. Dia ambil tanah kita sekeping, kita keluar nak bantah dia, dia bunuh kita sekeluarga. Nabi kata, kau tegak, duduk, tak payah lawan. Biar dia ambil harta kamu, dia pukul belakang kamu, kamu sabar. Minta hak kamu di akhirat. Sebab kalau kamu keluar, bukan saja tanah hilang, habis semua. Sebab jika kamu keluar, kamu lawan dengan dia, kamu bantah dia, dia bukan saja pukul belakang kamu, dia bunuh kamu pula. Jadi Nabi tak mau darah orang Islam ditumpahkan. Apa aku nak buat Rasulullah? Dah hati pun macam syaitan. Kuasa ada di tangan. Mungkin pada zaman kita hidup di bawah rejim-rejim yang zalim, kita tak boleh buat apa. Kita satu keluarga aja. Dia ambil harta kita, dia pukul kita. Kita tahu kalau kita keluar bantah aja, pergi buat bantahan, mati kita semua. Apa yang tinggal? Sabar dan kita ikut je apa yang dia nak. Nabi kata, kamu minta hak kamu di akhirat. Tapi apabila keadaan berubah, masyarakat berubah, terutama dalam negara demokrasi. Ada orang kata demokrasi pun haram. Kalau demokrasi haram, kerajaan haram lah. Demokrasi itu sendiri sangat luas penafsirannya. Kita jangan sempit, kan? Tuan-tuan, ini fenomena yang kerajaan, saya sebut, saya bukan ahli pembangkang dan saya bukan banyak juga pandangan saya yang kata kat mereka. Tapi saya kata pandang kerajaan dia kena ingat satu perkara. Dunia ini berubah. Dulu kalau kita baca dalam buku-buku demokrasi, kita akan tengok ada beberapa jenis demokrasi. Antaranya dia panggil direct demokrasi. Dia demokrasi langsung. Dulu mereka hanya berbincang dan buat keputusan. Macam kita nak lantik siapa? Angkat tangan. Kita. Ini demokrasi. Kalau tak apalah kita nak namakan syura ke demokrasi. Tapi yang penting kita dengar terus. Berapa orang sokong, berapa orang tak sokong. Itu langsung. Tapi apabila negara sudah dah jadi peringkat negara dan dibentuk nation state, negara bangsa, kita tak pergi ke parlimen. Mana ada masa kita nak pergi parlimen? Kita lantik apa? Wakil kita. Dia mewakili kita. Walaupun kadang-kadang dia lompat parti, kita geram. Itu soal kita dengan dia lah. Kan? Itu dia punya hal. Kita dengan dia lah. Saya bukan orang politik. Tak tahulah dia nak lompat, dia nak terjun. Tapi yang pentingnya, kita wakilkan dia. Sebab kita tak boleh berhubung langsung. Tapi hari ni orang ada Twitter, orang ada Facebook, orang ada macam-macam.
seakan-akan manusia sedang balik kepada demokrasi langsung. Dan manusia mula bercakap antara satu sama lain. Dan Islam meraihkan perkembangan ini. Hak rakyat. Saya bukan pasal saya nak sebut sikit di Kuala Lumpur ni sebab memanglah banyak sangat orang masuk dalam TV kan sebut benda ni. Apabila kita nak haramkan sesuatu perkara, kita mesti memberikan tarif pada benda tu. Tak boleh kita haram. Contohnya, kita haramkan demonstrasi. Kita kena tarifkan demonstrasi. Sebab itu tuan-tuan baca apa kitab pun, dia akan sebut salat. As-salatu doa. Salat itu doa. Lughatan doa. Dari segi bahasa doa. Dari segi istilah al-aqwal wal-af'al muftatahatun bit-takbir wa mukhtatamatun bit-tashlim. Perkataan, perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi kita pun tahu itu solat. Jadi kalau mula dengan usolli, itu bukan solat, kita tahu. Pasal dah kata mula dengan takbir, dia semua kata, semua kitab sama, tak ada kata mula dengan usolli. Itu tak apalah. Itu saja. Begitu juga puasa. Menahan diri daripada makan dan minum. Daripada bermula daripada terbit matahari, Datuk Hanafiah. Lewat sangat mula puasa. Daripada terbit fajar sehingga tenggelam matahari. Jadi kalau dia kata 20 minit waktu imsak sebelum subuh, itu belum lagi puasa. Dia mesti ada definisi. Kita define, baru kita boleh mengukur. Bila kita kata demonstrasi haram, kita kena define demonstrasi itu apa. Kalau dia kata demonstrasi itu berhimpun, ramai-ramai, melahirkan perasaan, itu haram, kita kena haramkan penyokong bola sepak. Kita kena haramkan. Ini semua berhimpun dan melahirkan sokongan. Ya. Berhimpun masa hari kemerdekaan. Berhimpun masa apa lagi? Termasuklah yang berhimpun di Kelantan, satu Malaysia, tu melahirkan perasaan juga. Yang berhimpun di Perak, sejuta pelajar lari kat jalan, itu berhimpun juga. Kena define apa dia? Apabila awak tak boleh memberikan tarif, awak akan keliru. Oh, dia berhimpun di tepi jalan. Oh, di tepi jalan. Berapa orang? Nak kena tanya. Kalau kita keluar 20 orang, pergi ke tepi jalan, saya memang tak setuju. Oh, haram tak halal? Tok Pengulu buat satu benda, kita tak puas hati, kita pergi dengan Tok Pengulu 10 orang. Tok Pengulu, kami tak setuju dengan cara Tok Pengulu. Haram, pasal itu demonstrasi. Kena berikan tarif. Bila kata haram, TV kata haram. Haram. Saya nak sebut benda ni. Kita keluar pada tajuk ni. Biar. Bila lagi nak kata? Dah ubah tempat, ubah tajuk. Bila kita kata perkara itu haram, tiba-tiba kerajaan kata suruh pergi buat di stadium. Tu ingat kerajaan dalam stadium. Saya nak tanya ulama-ulama ni, hak di stadium hak kerajaan bagi tu haram ke halal? Dia demonstrasi juga. Adakah nak kata, oh di stadium halal? Pasal tadi dia telah haramkan semua, dia ban semua demonstrasi. Melainkan dia memberikan tarif. Demonstrasi yang mana melahirkan rasa tak puas hati pada pemerintah, hukumnya haram. Itu baru spesifik. Jadi kita pun boleh fahamlah apa yang dia maksudkan. Kalau melahirkan sokongan kepada pemerintah, halal. Tak apalah, dia kena takrif dulu supaya kita boleh faham. Akhirnya jika tidak, kita akan kontradik apa yang diharamkan. Bila kata keluar ramai-ramai haram, ramai itu banyak mana?
Dan saya duka cita apabila sebahagian orang kata, sebab demonstrasi tidak ada dalam Quran dan hadis. Pertubuhan parti pun tak ada. Mesyuarat agung pun tak ada. Muktamar pun tak ada. Tapi ini urusan kehidupan insan. Dan kalau hal ini berterusan, kita akan mendapati satu manhaj yang sempit dalam perkara yang seperti ini. Hadirin dan hadirat, saya sentuh hal ini secara panjang sikit supaya nak mengelakkan salah faham terhadap orang kata orang salafi ke orang kuat sunnah ni dia memang jumud. Kita kata tak. Kita tak jumud. Cuma kita juga kena tegur benda yang tak betul. Kadang-kadang kita biar orang buat kat orang lain, satu hari orang buat kat kita. Kita kena ingat dulu orang kata orang nak kepada sunnah ni teroris. Dalam keadaan kawan-kawan kita bersungguh-sungguh membela kerajaan. Terima kasih kepada mereka dengan usaha mereka, walaupun saya tak bersama dengan mereka dan tak bersependapat dengan mereka dalam hal itu. Pada 25 hari bulan ini, Keselamatan Negara buat satu taklimat untuk menerangkan bahayanya kelompok yang dikatakan salafi. Tu dalam tolong. Mungkin yang ada anggota polis dia heran, macam mana saya tahu. Macam itulah dunia terbuka. Sebelum orang mula kita dah tahu. Ya. Dalam keadaan seperti itu. Dan kemudian akan tuduh orang ni. Saya bukan nak bela. Tapi kadang persoalan ada sekolah yang dituduh teroris. Saya tak tahu sekolah tu, saya pernah pergi. Tak nampak pun teroris apa. Nyok semua. Nak tuduh orang, tak betul hati tuduh orang. Kita jadi, kalau kita beri lesen ini, kita halalkan, besok orang buat untuk kita. Orang nyok je tangkap. Ini orang yang pergi bersih. Saya bukan ahli bersih, tapi saya jaga rumah saya bagi bersih lah, insyaAllah. Pasal ada satu orang di Perak, dia kena tangkap pasal baju dia bersih. Dia tulis bersih, kena tangkap. Itu biar. Dia ada duit sikit, dia cetak balik kotor. Dan dia pergi pasar. Polis yang nak tangkap tu pun senyum kat dia, tak dia nak tangkap. Pasal tapi dia tak, itu dia punya hal lah. Dia tulis kotor BN 53 tahun. Itu dia punya hal, bukan saya kata, dia kata. Apa yang orang tuduh orang pakai baju kuning komunis, kita biar. Saya bukan apa. Saya ingat kita terlebih lah. Kalau orang salah, salah. Tapi you jangan tuduh benda yang dia tak buat. Kita marah orang tuduh kat kita. Orang tuduh Wahabi lah, tuduh apa. Kita marah. Benda-benda yang kita tak kata, dia kata kita kata. Tapi macam mana bila orang lain kena, kita biar? Komunis, tak percaya Tuhan. 2-3 hari, Kristian. Kristian percaya Tuhan. Semalam dia jadi komunis, kemudian esok jadi Kristian. Lusa pula jadi Yahudi. Saya tak. Kita jangan bodohkan orang. Saya sebut dalam masa perjumpaan dengan Datuk Saifuddin dan juga ramai intelektual yang lain, yang saya kata mereka sangat sederhana dan tidak berparti. Saya kata macam mak bapak yang anak dia kecil-kecil, dia ugut anak dia. Pergi tempat gelap, jangan pergi, ada hantu, ada hantu, ada hantu. Bila anak dia pergi universiti, balik universiti, anak dia kata, mak nak keluar jumpa kawan, jangan pergi, malam ni ada hantu. Anak dia di universiti dah. Dia ada ugut macam ni. Ini cerita 70-an, 80-an, dibawa pada tahun 2011. Sehingga kita lihat keadaan jadi bodoh. Saya heran orang boleh beli parang banyak, baru pula. Bubuh minyak dalam bekas plastik, bubuh tali, kemudian pergi letak baju kuning sebelah. Kalau ia pun dia nak buat, saya tak fikir dia pergi letak semua barang tu setempat. Dan saya ingat parang tu dah berapa kali guna dah. Setiap kali ada agenda apa-apa, keluar parang yang sama. Dah banyak filem dah ada berlakon parang tu, saya rasa.
Jangan main-main. Besok dia kata orang yang tak mau baca Yasin malam Jumaat ini pun simpan parang juga. Lepas tu tak surah Yasin sebelah. Jangan kita biarkan. Besok benda tu kan jadi bahaya pada kita. Dia tuduh orang. Kita kata, biar dia tuduh orang lain, bukan kita. Tapi kita kena ada perasaan. Dalam riwayat Ibnu Majah, walaupun rawinya agak sedikit daif. Bila Nabi SAW tanya sahabat, benda apa yang kamu tengok di Habsyah yang paling kamu ingat? Seorang sahabat menjadi tahu bahawa Rasulullah, aku melihat seorang tua yang tanggung air, lalu ada orang muda yang tolak dia, jatuh tersungkur dan pecah bekas air dia. Lalu dia menyatakan, apabila hari Allah menghimpunkan makhluknya, wahai pengkhianat, apabila hari Allah menghimpunkan makhluknya, kau akan tahu apa yang Allah buat untuk kau dan aku. Nabi kata, demikianlah suatu masyarakat. Bagaimana mungkin bahagia satu masyarakat yang membiarkan orang zalim menginai orang yang lemah? Walaupun yang menindas itu di negeri Habsyah yang Kristian, hati nurani Islam tidak dapat menerima hal ini. Jika satu orang Muslim pukul orang bukan Muslim di hadapan mata kita, sedangkan bukan Muslim ini tak salah pada dia, tak kita akan kata, oleh kerana saya Islam, saya akan sokong saudara Islam saya. Itu bukan ajaran Islam. Ini adalah cara faham yang bagi saya makin menjadi. Dan kalau saya kata Jack sikit-sikit jangan terbalik kereta, orang marah. Jack boleh ambil tayar saja, jangan sampai terbalik kereta. Dan fenomena ini saya tak kisah sebenarnya. Alhamdulillah, benda-benda yang seperti ini, apa orang nak kata, saya cakap. Dan saya pernah suruh pembangkang juga, saya kata, kalau saya kata jika hari itu bersih ni dia keluar dan dia pukul polis, dia pecah harta benda awam, kita akan mempertahankan kerajaan. Tapi kita tengok laporan Suhakam dan pihak berkecuali, mereka tendang orang. Orang tak lawan. Saya semalam sembang dengan satu orang yang menyertai, kalau ikut ramai-ramai kami boleh buat, dia kata. Tapi dah bagi arahan tak boleh buat apa, dia tendang, dia katuk kami. Kami kata, payah-payah tembak lah. Dia kata, dia tak buat. Dan kita biarkan orang pukul orang bawahan kerana hanya semata-mata orang benarkan kita masuk TV. Kita mesti ada maruah sebagai seorang Muslim. Kemudahan Allah Ta'ala pelihara. Jangan orang salah sangka kata Islam lah, kita ni bila pegang Quran dan Sunnah, orang kata orang pun kita kata Alhamdulillah. Kita akan halang dan kita akan bantah. Tak boleh tegur terbuka. Saya setuju. Saya sebut tak boleh tegur terbuka. Tapi dalam masalah peribadi, tak boleh tegur terbuka. Bangun dalam majlis kata, Datuk Seri punya perangai dengan satu orang, oh tak boleh lah. Itu dedah aib orang, agama larang. Tapi dalam perkara yang membabitkan polisi negara, Umar bin Khattab bangun kata, as-sam'u wa ta'ah, dengar dan taat. Kata Salman, wahai Amirul Mukminin, belum ada dengar dan taat. Mahlan ya Salman, nanti dulu wahai Salman. Kenapa? Bagaimana mungkin wahai Amirul Mukminin, engkau datang pakaian daripada Yaman, engkau telah bagikan setiap rakyat seorang sehelai, aku melihat engkau memiliki 2 helai. Oh, itu dia petikai tu, belum petikai jam dengan cincin lagi. Dah saya cerita Filipina. Jangan salah faham, jangan salah quote, please. Dia beg tangan saya tak tahu. Saya pergi kat Paris tempat beg tangan, nak masuk pun kena ambil kad rupanya. Kita nak panggil orang masuk kedai, dia nak masuk kedai dia kena minta izin. Oh, hebat.
Umar, kenapa? Karena dia kata kau ada 2 helai. Umar kata nanti dulu. Dia panggil Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar kata, sebenarnya semua orang ada seorang selai, termasuk bapa aku. Tetapi bahagian aku, manakah bapa aku tak ada pakaian, aku bagi kat dia. Jadi kau tengok dia ada 2 helai. Sikit sangat tu. Salman kata, al-an as-sam'u wa ta'ah. Sekarang dengar dan tahan. Artinya sahabat bangun dan tanya dalam majlis. Ada wanita bangun dan tanya Umar dalam majlis juga tentang keputusan Umar. Walaupun riwayat itu dibincangkan oleh para fuqaha, para sarjana hadis, bincang. Dan demikian dalam sejarah Islam, orang tanya ketika Umar berucap, ada orang bangkit dan tanya dia dan persoalkan tindakan-tindakan yang ambil. Tidak pernah Umar menyatakan bahawasanya siapa yang nak tegur benda-benda macam ni, mari duduk senyap-senyap dengan aku. Tak ada. Padahal ketika dahulu sangat senang nak jumpa Umar, pergi ke masjid jumpa dia. Amirul Mukminin mengepalai salat, dia baca khutbah, lepas salat boleh jumpa dia. Sekarang orang tak boleh nak jumpa, kita pula kata tak boleh tegur, melainkan kena pergi jumpa. Nak jumpa pun susah dah. Berapa banyak proksi nak kena kita bayar nak jumpa. Nak jumpa susah, kita kata tak boleh. Dia membentuk parlimen. Bila dia membentuk parlimen, orang bukan nak pergi bisik dia, orang akan cakap benda tu dalam parlimen. Dan parlimen tu kita tak boleh pergi, melainkan kita mesti diundi oleh rakyat. Bila kita nak undi rakyat, kita tak boleh undi, melainkan kita mesti membentuk parti politik ataupun kita menjadi calon. Bila kita menjadi calon, tak boleh, melainkan kita mesti menceritakan kepada rakyat polisi-polisi kita dan mengkritik polisi yang ada untuk membandingkan dengan polisi kita. Kalau kita kata haram, kita akan mengharamkan semua sistem ini. Mereka yang cakap ini, walaupun sebahagian mereka sahabat-sahabat kita, semua Allah Ta'ala ampunkan semua. Fikirlah benda ni. Saya baca Adolf Hitler tulis dalam Minka. Dia kata bahawasanya, dia katalah bukan nas, elok satu orang tu kalau tak matang lagi jangan cakap politik. Besok dia sendiri menyesal. Dan dia tak boleh tarik balik, kata Hitler. Pengikut dia akan lari. Tu Hitler. Sebab itu, hadirin dan hadirat sekalian, mudah-mudahan soal-soal yang seperti ini kita lebih luas. Kira apa buang masa cerita benda ni. Habis dah? Habis dah? Tak tahu lah, bagi dia orang tanya soalan. Senang. Tuan-tuan, saya ingat saya buka ada soalan, insyaAllah. Banyak saya pergi urai benda ni. Lajak apa ya tak beritahu. Ada soalan kan? Kita ada soalan. Oi. Ikut Facebook. Ustaz boleh baca. Ada ulama muda. Tak apa, orang muda macam tu lah. Kita pun muda juga. Ini saya dah jawab Banyak hadis yang menyuruh taat dan pemerintah mengelakkan perpecahan dan mengelakkan pemerintah lebih. Saya nak cerita tuan-tuan. Hadis-hadis yang disebut itu kadang-kadang berkaitan dengan memerangi pemerintah, bukan mengkritik. Dia orang telah samakan orang yang keluar mengkritik dengan orang yang memerangi. Guna hadis afala nunabidhuhum bisayf. Dalam hadis Muslim umpamanya. Nabi kata syiraru a'immatikum tal'anunahum wa yal'anunakum wa khiyaru a'immatikum tusalluna alaikum yusalluna alaihim.
Orang yang paling baik ialah pemimpin kamu, ialah mereka yang kamu doa pada mereka, mereka doa pada kamu. Wa syiraru a'immatikum tal'anunahum wa yabghadunakum wa tabghadunahum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kamu meluat kat mereka, mereka meluat kamu. Kamu laknat mereka, mereka laknat kamu. Sahabat tanya, afala nunabidhuhum bisayf? Adakah patut kami perangi mereka dengan senjata? Nabi kata, la maqamu fikumus salah. Tidak, selagi mana mereka mendirikan salat. Hadis itu berkaitan keluar perang. Ini orang tak perang. Bila kita haramkan orang kritik, kita akan menyebabkan dunia Islam. Tuan-tuan tengok, negara Arab kaya, tapi ke mana umat Islam pergi? Negara orang Islam. Kadang-kadang saya kata, binatang di barat itu lebih mendapat haknya daripada seorang Muslim yang berada dalam dunia Muslim. Nak sembelih binatang, Persatuan Hak Asasi Binatang. Dia ada Animal Act, dia barat kan. Dia ada akta haiwan tu membantah, kena abuse dulu, jangan bagi dia sakit. Itu yang sebab sekarang saya ingat di Germany ke, sekarang dia orang tak boleh sembelih. Di Holland dia tak boleh sembelih sekarang. Dan akan ada masalah dengan Yahudi dan juga Muslim kerana kita mewajibkan sembelih dan juga Yahudi. Dan saya pergi tengok di New Zealand macam mana mereka proses tu. Mereka abuse dia dulu. Memang baguslah cara tu, sangat Islamik lah, sebab dia binatang, mengurangkan sakit dia barangkali. Tapi sebahagian kajian menyatakan abuse tu sendiri, dia guna elektrik tu sendiri memberikan kesakitan yang baru. Saya tak tahulah, tapi saya tengok dia kena elektrik, dia biar, dia boleh bangkit balik beberapa minit. Artinya dia tak matilah. Tapi artinya begitu dibela hak mereka. Ikan paus di laut tu dibela hak dia. Beruang panda tu menjadi isu. CNN, BBC jika dia mati. Seorang Muslim yang dikatok, kepalanya dipenjara dan dibunuh. Di dunia Muslim, tak ada siapa nak bantah. Kita gunakan hadis ini secara literal. Nabi bercakap bila orang keluar perang yang akan menyebabkan berlaku tumpah darah yang merosakkan keseluruhan negara. Dalam konteks itu, kita sabar. Tapi mereka gunakan hadis ini sehingga tak boleh mengundi. Mengundi pun tak boleh. Dia jadikan mengundi itu macam dengan pedang juga. Dan ini salah konteks. Pergi baca bab dalam fiqh namanya bab Kitabul Burah. Kitab Qitalu Ahlul Baghi dia panggil. Kitab memerangi orang yang menentang pemerintah dengan senjata, iaitu burah. Burah ialah puak yang keluar menentang pemerintah dengan senjata. Ni ada sebagian ulama-ulama muda kita ni kata, siapa yang keluar semua sama dengan Khawarij. Tak betul. Ibnu Taimiyah membezakan, bukan semua burah itu Khawarij. Burah ialah orang yang keluar menentang pemerintah dengan senjata. Ikut salah, tak boleh memerangi pemerintah dengan senjata. Tapi kitab fiqh kata apa? Tengok Al-Imam Ash-Shirazi, dia kata apa? Dia kata fuqaha dengan itu merumuskan, jika buruh itu keluar menentang kerajaan, mereka itu tidak membawa senjata, kerajaan tidak boleh membunuh mereka dengan senjata. Jika sekiranya mereka itu berhujah, kerajaan mesti menghantar hujah, orang yang berhujah. Jika hujah mereka itu kuat, kerajaan kena hilangkan, kena jawab hujah itu ataupun kena tunaikan hujah. Kalau ada keraguan, kerajaan mesti hilangkan keraguan mereka. Dan tidak boleh kerajaan memulakan peperangan dengan mereka. Jika mereka lari, mereka tidak diburu. Jika mereka cedera, mereka tidak ditangkap. Harta mereka tidak boleh dirampas. Saya tengok ni ada menteri mana kata nak rampas harta geng-geng bersih. Semalam dia kata, buruh yang keluar dengan senjata tak boleh dirampas kalau mereka Muslim. Kata Al-Imam Shirazi, jika sekiranya mereka itu
Tak buat apa, mereka dah lari. Dan kita tahu mereka bukan nak lawan dah. Tak boleh. Kerana atas dasar fa aslihu bainahuma, damaikan mereka berdua. Padahal buruh tu salah dah. Tapi dalam fiqh Islam, politik kata jangan buru orang yang dah tak nak lawan. Dia rakyat. Kalau dia keluar tak bawa senjata, jangan bunuh dia. Dan kalau dia tak mula apa-apa, jangan mula. Itu buruh. Buruh bawa senjata. Ni orang keluar bawa memorandum, takkan nak bunuh. Orang keluar bawa kertas saja. Bawa air dengan garam. Baju kuning ni kerja DG tau, syarikat tu. Ha? Cubalah kita lihat perkara ini secara luas. 700,000 buat demonstrasi di Britain seminggu sebelum itu. Tak ada masalah pun. Keluar. Saya kata kepada kerajaan dalam majlis tu. Saya kata kalaulah mereka ni dibenarkan buat, kemudian polis tunggu kiri kanan, kerajaan pula bagi air kotak dengan air minuman kat mereka, TV dunia ambil, habis cerita ni. Tetapi kedangkalan penasihat yang bodoh. Padahal kalau bagi, kata inilah negara yang demokrasi, kerajaan tolong bagi air lagi, siap bagi risalah buku ke apa lagi. Terima kasih banyak kerana telah datang. 2 jam kami dah benarkan, sekian, sila balik. Tak ada siapa lawan apa, diam je. Tak jadi isu dalam negara. Dah tangkap pergi makan. Tak ada isu. Kenapa tak tengok dalam bab buruh itu buruh teruk perang kerajaan. Ini tak perang. Kemudian kita keluar hukum khawarij, hukum. Rosak institusi. Bila keluarkan, bila kerajaan nyalah gunakan benda ni, sekarang telah rosak institusi polis, orang tak percaya polis. Rosak institusi fatwa, bila majlis fatwa keluar hukum fatwa. Rosak institusi ulama benda ni. Apa keluar fatwa bukan-bukan. Orang dah tak percaya pada institusi. Ketika banyak benda yang salah kau diam. Hari ni kau cakap. Ali bin Abi Talib apabila Aisyah keluar dengan Muawiyah keluar memerangi kerajaannya. Ini bukan kerajaan ni. Ini bukan kerajaan mana-mana pemimpin orang Islam. Ini kerajaan Ali bin Abi Talib, khalifah yang keempat. Ali kata uqtuluhum mudbirin muqbilin, uqtuluhum muqbilin watrukuhum mudbirin. Perangi mereka jika mereka berhadapan, tinggalkan mereka jika mereka lari. Orang tanya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, siapa popok tu yang berani lawan kita? Ni Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib, sepupu Nabi. Amusyrikuhum, adakah mereka musyrikin? Orang musyrikin. Ali kata apa? Wal musyrikuna minasyirki farru. Wahum minasyirki farru. Nabi kata. Ali kata. Bukan musyrikun. Wahum minasyirk farru. Mereka itu melarikan diri daripada syirik. Macam mana kita nak tuduh musyrikun? Mereka lari daripada syirik. Ni Aisyah, Muawiyah, Talhah, Az-Zubair yang tak setuju dengan Ali. Amunafiquhum, adakah mereka itu munafik? Ali kata, al-munafiquna la yadhkuruna al-munafiquna la yadhkuruna Allah illa qalila wa hum yadhkuruna Allah katsira. Musyrikun tak mengingati munafik tak ingat Allah melainkan sikit. Puak-puak hak lawan kita tu ingat Allah banyak. Faman hum, siapa mereka wahai Amirul Mukminin? Kata Ali, ikhwanuna baghaw alaina. Kawan-kawan kita, sahabat-sahabat, saudara mara kita, cuma melampau ke arah kita, kelaikan kita tu. Saudara-saudara kita semuslim dengan kita
bergaduh dengan kita. Itu dah mereka. Dia tak kata syirik, dia tak kata munafik. Padahal dia siapa? Dia Ali bin Abi Talib. So kita kata, awak melampau. Katakan ini boleh ada unsur burah, menyanggah kerajaan, tak apa. Tapi kena tengok apa orang buat. Saya bukan, semua kata Dr. Asyid sokong bersih. Ini pun satu hal. Saya mana pergi? Saya kata, bukan soal sokong. Saya kata, dia ada hak untuk duduk turun ke jalan. Bagi tahu fiqh mana yang menyatakan haram dari segi syarak, rakyat berjalan di jalan ramai-ramai. Bagi tahu. Dia jalan di jalan. Dia jalan-jalan pergi cekup dia. Apa salah orang berjalan di jalan? Saya tengok sebahagian tu tak pakai baju kuning. Dan kalau pakai baju kuning apa? Ada pula yang keluar, cuba nak keluarkan dalil. Haram pakai baju kuning. Buat keluar hadis. Ya Allah, selama ni hadis ni kau tak keluar. Itu hadis tentang za'faran. Warna za'far. Za'faran. Dia tengok mu'asfar. Mu'asfar. Mu'asfar tu yang dia kena dengan mu'asfar tu, dia za'faran, dia kuning. Mana tu? Dia ada bab bahasan fiqh dalam masalah tu. Dan masalahnya itulah. Benda ni semua keluar. Dalil-dalil semua cedok. Nak pleasekan satu pihak. Saya kata bahawasanya bukan orang suka sangat dengan pembangkang. Saya rasalah. Tapi orang jemu tengok cara awak berpolitik. Saya sendiri secara peribadi bukan saya sokong sangat. Tapi saya tak rasa muak. Awak macam bodohkan orang. Minta maaf lah kalau tuan-tuan ada daripada Patriot sini. Adakah demokrasi yang Ustaz masukkan sama dengan syura? Demokrasi itu memukul pendapat orang biasa yang khawatir pada suatu hari berlaku di barat perkara yang tuan-tuan. Demokrasi sama tak dengan syura? Itu bergantung kepada penafsiran. Dalam dunia ini macam-macam penafsiran demokrasi. Kita kena mengaji, kena tanya orang sains politik lah. Apa demokrasi yang dipaham macam-macam? Hari ini orang kata demokrasi tidak Islamik. Saya tahu ada unsur yang tak Islamik dalam demokrasi, tapi demokrasi lebih baik daripada autokrasi. Saya tergelak satu orang, saya naik kereta di teksi di Arab Saudi. Dia sembang-sembang saya duduk perjalanan. Dia kata, saya pun cakap tentang Islam dan Islam keluar. Sampai bab demokrasi macam mana, tak pergi masalah demokrasi. Dia kata demokrasi ni haram ni, tak ikut Islam. Saya tanya dia, kenapa saya ni pegang pada ini manhaj yang sahih salafi? Dia memang betul-betul, alhamdulillah dia salafi. Saya kata, adakah melantik orang berdasarkan keturunan dalam sistem beraja dan lantik semua jawatan keturunan anak raja saja dalam negeri kamu itu Islamik? Itu Islamik? Oh, dia kata, jangan cakap. Ini kita jangan kritik pemerintah. Kawan-kawan kita yang Saudi oriented, terima kasih dalam banyak perkara, alhamdulillah, bagus manhaj mereka. Tapi bila dia cakap tentang haram demokrasi, awak pun kena tahu, kalau sistem demokrasi itu diganti dengan sistem beraja yang hanya melantik anak-anak raja saja, itu lebih buruk daripada demokrasi. Bagi tahu sistem apa yang kita nak buat. Dalam demokrasi kita perlu baiki pentarifan, inti kandungan yang baiki. Sekurang-kurangnya dasarnya tanya seorang, tanya pendapat orang. Itu Nabi buat. Pilih orang berdasarkan siapa yang rakyat suka. Antara kes Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib, itu pun dibuat pungutan suara. Ada soalan lain daripada ni? Banyak benda ni. Saya nak jawab yang tu je. Ada soalan lain? Lain, soalan lain. Kertas depan. Ni dah habis.
Bagaimana pula dengan pendapat seorang Muslim tidak boleh berketuakan non-Muslim? Alhamdulillah, perbahasan ni muncul semula. Saya ingat isu ni dulu pas timbulkan masa dia 80-an. Hari ni dia pun dah lupa dah, pasal dia pun dah berkawan dengan orang lain. Saya kata semua. Dulu saya ingat 80-an, pas berceramah saya kecil lagi, dia baca hadis ni. Dan dia kata semua menteri bukan Islam tak boleh, semua tak boleh. Hari ni saya tak tahu sama ada dia ubah fikiran ataupun macam mana, dia kata boleh pula lah. Dulu UMNO kata boleh dengan dalil-dalil. Hari ni UMNO kata tak boleh. Walaupun dia masih ada lagi, bukan. Begitulah agama menjadi bola terajang orang politik. Dalil yang dia baca ke orang tu, dalil tu ada juga kat dia. Saya tak mau sebut nama seorang blogger. Dia juga saya kenal, kawan. Tuan-tuan boleh cari sendiri. Dia kata, ni kalau nak kira pro, dia paruh parti pemerintah dan diberi jawatan sekarang. Dia kata, orang Melayu telah terpengaruh dengan orang Arab. Yang mana orang Arab itu telah letakkan batu di padang pasir, iaitu Kaabah, dan tonggeng kepada batu itu. Dan orang Melayu terpengaruh dengan itu dan mengikut perbuatan itu. Dia kata, dia diambil tindakan oleh mahkamah, ada orang saman dia, kemudian dia ditarik dengan bantuan orang dalaman, seperti mana kata blog. Dia diberi jawatan, orang tak timbulkan pula dia siapa. Apa yang dia kata tu lebih teruk daripada hak pengurusi bersih tu kata. Hak tu memang tak Islam lah. Dan kemudian apabila saya bersetuju dengan satu tuntutan awak, bukan saya menjadikan awak sebagai ketua. Berapa banyak kita tubuhkan Suruhanjaya yang bukan Muslim juga ada pegang. Dan kita setuju dengan Suruhanjaya itu. Adakah kita telah menjadi orang bukan Muslim ketua kita dalam agama? Kita ada menteri yang bukan Muslim, kemudian kita pergi buat kerja projek di bawah dia, terutama bahagian apa? Kerja raya, kan? Tak berapa lama. Adakah bererti kita ni telah mengiktiraf agama dia? Saya bukan biar, tapi cara awak berhujah PAS pun sama. Dia yang popularkan hujah ni dulu. Sekarang hujah tu orang katak dia balik. Ha? Sekarang dia dah waras. Dulu tak waras lah. Mudah-mudahan taubat yang taubat nasuhah. Ertinya, kalau kita hujah dengan cara yang demikian, maka ya, yang penting pemimpin utama negara orang Islam mesti orang Islam. Kemudian dia boleh deliver kuasa itu dalam kerangka yang tidak mutlak. Kuasa pentadbiran, bukan polisi. Polisi berada di tangan orang Islam. Dia, siapa jangan cakap banyak orang bukan Islam. Britain pun mensyaratkan demikian, mesti Kristian. Yang beriman dengan gereja England. Orang tetap, tapi orang kata negara sekular itu demokratik dan seumpamanya. Itu benda basic lah. Negara orang Islam, negara komunis, pemimpin dia komunis lah. Negara Amerika mesti percaya dengan perlembagaan mereka. Negara Muslim, dia pegang dengan Islam. Itu kita konsisten dalam hal itu. Ini tak beza. Tapi satu orang nak pergi serah. Saya bukan sokong nak pergi serah memorandum. Timbul masalah pemimpin Muslim dan bukan Muslim. Ni jadi menteri tu yang lagi besar. Itu nak kepalai hari tu je. Dia pergi, bukan buat polisi apa pun. Kita boleh baca 8 perkara tu. Kita setuju, tak setuju. Saya tak setuju dakwat apa? Tak apa. Tapi saya bayang, saya bukan minat ingat pilihan raya ni, tidak lama lah masuk. Tapi saya bayangkan tuan-tuan, agama suruh kita jadi yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Dengar hujah, ikut yang terbaik.
kita tak ada masa nak turun. Kalau kita turun kadang-kadang jadi maksiat yang lain. Turun masa pilihan raya, pergi duduk tepi jalan, duduk dengar orang ceramah, tengok kadang-kadang kita rasa tak sesuai, masa kita pun tak ada. Tapi kalau awak penuhi apa yang mereka tuntut, kerajaan cakap sikit dalam TV, dia orang pun bagi cakap juga dalam TV, kita tak payah keluar rumah. Kita tahu saat lagi pukul 9 pembangkang nak cakap, saat lagi pukul 8 prime time mahal ni kerajaan cakap lah kan? Dia cakap, lepas tu pembangkang cakap. Jadi kita dengar, takkan dia nak melalut dalam TV kan? Kalau dia melalut pun orang nampak kan? Dia cakap, so ini awak punya manifesto, ini hujah awak, ini hujah awak, okay, I will decide saya nak sokong siapa. Jadi itu saya rasa saya setuju dengan permintaan tu. Kalau saya setuju dengan benda tu, dia pergi minta, saya kata saya setuju, adakah saya telah berwalakkan orang kafir? Itu tak. Ini cara fikir yang salah. Saya bukan ni sangat. Tuan-tuan ni memang ada yang pergi, saya tak pergi. Pandangan tuan tentang kemungkinan Malaysia ada hubungan diplomatik dengan Vatikan. Tak boleh, orang kafir tak boleh. Tanya ulama-ulama tu lah, apa hukum. Hubungan diplomatik tak ada masalah. Semua orang boleh buat hubungan diplomatik. Ini salah pandangan kita sebahagian. Okey. Ada lagi soalan tuan? Last. Sebelum saya nak jemput tuan-tuan. Pertama saya minta maaf lah, kuliah hari ini telah jam dengan benda-benda ni semua. Sekali-sekala lah kena sebut juga. Mana ci orang lain yang masuk TV cakap, kita tak boleh. Ni, ini pink, ini pinky. Tolong define taat dalam Islam. Apakah kita patut taat kepada pemerintah secara terang-terangan, berdusta kepada rakyat? Ini semua game bersih. Tuan-tuan, hadis kata taat. Kita kena baca hadis lain lagi. Hadis tadi kata taat, tapi Nabi kata apa? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati Khalid. Jangan kamu taat pada makhluk di dalam dalam menderakai Khalid, iaitu mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi hantar satu pasukan, Nabi hantar satu ketua. Ketua tu bila dia marah kat tentera dia, emosi, dia bakar api banyak-banyak. Dia kata semua tentera hak melawan aku masuk api. Kata sahabat, kami duk fikir nak masuk kerana Nabi kata suruh taat. Tapi kami duk fikir, Nabi kira kita ikut Nabi kerana tak mau masuk dalam api. Kenapa kita nak masuk dalam api? Sebab sahabat ada akal. Kita kena jadi macam sahabat, ada akal sikit. Kita, pasal apa nak masuk dalam api? Akhirnya antara duk teragak-agak nak terjun tak terjun tu, api pun dah slow. Dan kemudian ketua ni pun dah reda marah dia. Dia kata aku silap suruh kamu masuk api. Bila balik maka mengadu pada Nabi SAW. Hadis Muslim. Nabi kata, lau dakhaluha ma kharajuha min abada. Kalau mereka masuk api tu tak keluar dah bila. Kata. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tak ada taat pada makhluk dalam maksiat pada Khaliq. Tiba-tiba kita kata apa saja taat. Ada ke soalan? Kita taatlah, taat dalam benda. Okey. Kerajaan suruh kita pakai topi keledar, naik motosikal, kena taat. Ini perkara makruf. Dia suruh kita pasang lampu siang hari terang, kita pasang juga. Kan? Walaupun kita pun heran pasal apa. Dan kita pasang juga. Pasal tak apalah kata. Kita nampak tak ada masalah apalah, bukan cacat apa sangat kan. Walaupun orang Terengganu cerita, saya ingat betul tak tahulah. Pasal dulu orang Terengganu dia naik motosikal, dia panjat kelapa, monyet dia duduk depan. Kan? Jadi tak, bila undang-undang tu mula dipraktikkan, monyet duduk tengok lampu tu heran. Pasal apa tuan aku pasang lampu belah siang? Biasanya malam-malam monyet tengok muka dia, dia kata tuan aku bodoh, dia tengok. Tapi tuan dia rasa macam monyet katalah, dah lama duk belah monyet. Dia pun
gosok kepala monyet. Dia kata, aku tak bodoh monyet, kerajaan gila. Dia kata lah. dia kata, saya tak kata, saya kata okey. Saya kata okey lampu tu, saya kata okey. Saya kata okey. Dia pasang sebab mungkin kerajaan dah kaji di sudut keselamatan, di sudut barangkali masuk terowong nanti lupa buka lampu, bahaya. Jadi ada nanti kelabu. Saya ada rasa. So dalam perkara macam tu kita wajib taat. Dia suruh kita pakai talpingan keledar, kita taat. Dia kata suruh kita, kita taat semua benda tu. Dia kata lampu merah berhenti, kita taat. Kalau kita jalan juga haram, kerana kita membahayakan orang lain. Kita tak boleh kata aku tak mau taat kerajaan. Wajib taat. Apa lagi kerajaan suruh? Taat dalam semua benda yang membabitkan kemaslahatan. Ada lagi soalan? Akhirnya tuan-tuan, terima kasih banyak. Saya nak jemput tuan-tuan semua ke majlis Hari IQ dan Perasmian Maktabah Imam Syaukani. Di sini dia tulis Datuk Seri Jamil Khair untuk rasmi, tapi dia hubungi saya bahawasanya ada program lain. Maksudnya dia setuju, dia hantar wakil satu orang menteri yang lain lah. Saya ingat, saya rasa kita buat keputusan tak payahlah, kita nak dia saja, menteri lain tu okey lah, guru sabar-sabar dulu. Kita parti mana yang tuan-tuan tengok ni, saya jemput semua tuan-tuan hadiri majlis ni. Ini pada 22 dan 23 saya amat jemput lah tuan-tuan sekalian untuk sama-sama kita memeriahkan majlis tersebut, insyaAllah. Sekian, terima kasih atas kesudian, minta maaf kerana melalut dalam tajuk ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada buku saudara Abdul Razak Muttalib, mana tokoh gerakan Islam pada zaman ni, mana? Dia menulis buku Akademi Ramadan dan Hadis Palsu Popular. Jadi saya ingat ini antara buku yang bagus lah untuk dibaca. Dan Syekh Razak ni selalu datang program kita juga, dan sahabat kita. Saya memang menyarankan tuan-tuan membaca buku ni. Saya tak ada komisen ni. Ini saja dengan ikhlas mempromosikan buku yang baik, insyaAllah, mudah-mudahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.